Okay, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita sambung bab 2. Kita buat 2.1 dulu iaitu faktor. Okay, kita buat faktor dulu. A. Tentukan sama ada setiap nombor berikut ialah faktor perdana bagi 60 atau bukan. Okay, kita nak tentukan sama ada dia faktor perdana. So, nombor 1, 3. Okay, kita tengok. Kena check 3 ialah nombor perdana ke tidak? Ya, 3 ialah nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan nombor dia sendiri. Maksudnya 1 dan 3. Betul. 3 boleh dibahagi oleh 1 dan 3 boleh dibahagi oleh 3. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak tentukan bahawa dia ialah faktor perdana bagi 60. Kita kena ambil 60 bahagi dengan 3. Okay. Apa jawapan dia? 60 bahagi 3 ialah 20. Okey. Sekarang kita dapati nombor dia ialah nombor bulat. Tak ada baki dan tiada perpuluhan. So, dia ialah faktor. So, 3 ialah nombor perdana. Maksudnya 3 ialah faktor perdana bagi 60. So, maka jawapan dia tulis jawapan dia. Maka 3 ialah apa? Faktor perdana bagi apa yang soalan dia bagi 60. Okey, ini jawapan kita. So, sekarang kita pergi ke nombor 2. Nombor 2. Okey, nombor 2 kita nak check sama ada 5 ini ialah faktor perdana bagi 60. Sebelum kita mula, kita tengok 5. Adakah 5 ini nombor perdana? Ya, 5 ialah nombor perdana. Apa maksud nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagi oleh 1 dan diri dia sendiri. So, 5 boleh bahagi dengan 1 dan juga 5 sahaja. Oleh itu, 5 ialah nombor perdana. So, sekarang kita nak tengok adakah dia faktor perdana bagi 60. So, kita mula dengan 60 bahagi dengan 5. Okey, tengok apa yang kita dapat. 60 bahagi 5 kita dapat 12. Okey, jawapan dia ialah nombor bulat yang tiada baki dan juga tiada perpuluhan. So, maksudnya dia ialah faktor. So, sekarang 5 ialah faktor perdana bagi 60. So, maka jawapan dia ialah 5 ialah faktor perdana bagi 60. Okey, seterusnya kita akan pergi ke nombor 3. Kita pergi nombor 3. Okey, kita perhatikan. Nombor 3 yang diberi nombor dia ialah 7. Cek dulu, adakah 7 nombor perdana? Ya, 7 ialah nombor perdana. So, dia hanya boleh dibahagi oleh 1 dan 7 sahaja. Itu sahaja. So, ini ialah nombor perdana. Dan kita nak tengok adakah dia faktor perdana kepada bagi 60. So, kita mula dengan 60 bahagi dengan 7. Okey, kita tengok jawapan dia. Kita dapati jawapan dia ialah 8.57 dan seterusnya. So, dia dapat jawapan 8.57. Hasilnya bukan nombor bulat tapi ada perpuluhan. Maksudnya dia bukan faktor.
Kenapa dia bukan faktor? Sebab hasil bahaginya bukan nombor bulat. Nombor dia ada perpuluhan, ada baki. So, maka tujuh bukan, walaupun dia ialah nombor perdana tapi dia bukan faktor. 7 ialah nombor perdana tapi dia bukan faktor. Kenapa dia bukan faktor? Sebab dia bila dibahagi 60 bahagi 7, jawapannya ada perpuluhan, ada baki. So maka 7 bukan faktor, bukan faktor perdana bagi 60. Okey, faham sini? 7 ialah nombor perdana. Tapi bila kita bahagi 60 bahagi 7, jawapannya menunjukkan ada perpuluhan. Maka 7 bukan faktor. Dia bukan faktor perdana bagi 60. Sekarang kita pergi ke nombor 4. Okey, kita tengok nombor 4. Okey, 15. Okey, kita cek nombor 15 dulu. Adakah nombor 15 ialah nombor perdana? Okey. 15 boleh dibahagi oleh 1. 15 boleh dibahagi oleh 15. Tetapi 15 juga boleh dibahagi oleh 3. Dan 15 juga boleh dibahagi oleh 5. So, 15 bukan nombor perdana. 15 bukan nombor perdana. Kalau 15 bukan nombor perdana, maksudnya tak perlu kita buat. Kita tahu jawapannya bukan. Sebab dia sendiri bukan nombor perdana, dia tak boleh jadi faktor perdana. Faktor perdana hanya untuk nombor perdana sahaja. So, maka 15 bukan faktor perdana bagi 60. Walaupun 60 boleh dibahagi oleh 15 jawapannya ialah nombor bulat, iaitu 4. Okey, tapi bukan, kita tak boleh kata dia ialah faktor perdana. Dia ialah faktor. Dia ialah faktor tapi bukan faktor perdana. 15 ialah faktor. Dia ialah faktor kepada 50. Dia ialah faktor, betul. Tapi bukan faktor perdana. 15 ialah faktor tapi dia bukan faktor perdana. Faham ke tidak? 15 ialah faktor kepada 60 tapi 15 bukan nombor perdana. So, dia bukan faktor perdana. So, maka 15 bukan faktor perdana bagi 60. Okey, dia ialah faktor. Tapi ini kita tak guna sebab dia bukan nombor perdana. Okey, sekarang kita pergi ke B. Soalan B, bulatkan semua faktor perdana bagi nombor berikut. Okey, sekarang kita tengok nombor 1. Okey, 45. Dan di bawahnya ialah faktornya. Okey, yang dia nak ialah faktor perdana. So, faktor perdana mesti nombor perdana. Sekarang kita cek.
Kalau bukan nombor perdana, kita hapuskan dia dulu. Kalau bukan nombor perdana. Okey, kita tengok. Okey, 1. 1 bukan nombor perdana, kita cancel. Okey, 3 nombor perdana, 5 nombor perdana, 9 bukan nombor perdana, kita cancel. 15 bukan nombor perdana, cancel. 45 juga bukan nombor perdana. Okey, apa tu nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagi oleh dua nombor sahaja, iaitu 1 dan nombor diri dia sendiri. Okey, sekarang kita tengok 3. 3 ialah nombor perdana. Okey, adakah 45 boleh dibahagi 3? Ya, 45 boleh dibahagi 3. So, dia ialah nombor faktor perdana. Kita bulatkan, dia ialah faktor perdana. Okey, 5. 5 ialah nombor perdana. Okey, sekarang kita tengok adakah dia faktor. Kalau dia faktor, dia boleh bahagi. 45 boleh bahagi 5. Boleh. 45 boleh dibahagi oleh 5. Okey, so dia ialah faktor perdana. Okey, cikgu tuliskan 45 bahagi 3. Apa jawapan? Ialah 15. 15 ialah nombor bulat. So, dia ialah faktor perdana. Lepas tu, 45 bahagi dengan 5. Apa jawapan? 9. So, dia ialah nombor bulat. Maksudnya 5 ialah faktor dan juga faktor perdana. Betul. So, jawapan untuk nombor 1 ialah 3 dan 5. Okey, kenapa 1 bukan faktor perdana? 1 bukan nombor perdana. Ingat, 1 bukan nombor perdana. Nombor perdana yang paling kecil ialah 2. Bukan 1. Faktor atau nombor perdana yang paling kecil ialah 2. So, 1 bukan nombor perdana. Okey, sekarang kita pergi ke nombor 2. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, 28. Kita nak tengok adakah kita kena bulatkan faktor perdana bagi 28. Okey, seperti biasa kita tengok kalau bukan nombor perdana kita cancel sebab dia tak boleh jadi jawapan sebab dia bukan nombor perdana. Kalau bukan nombor perdana tak boleh jadi faktor perdana. Faktor perdana mesti nombor perdana. So, 1 kita cancel sebab dia bukan nombor perdana. Cancel. 2 ialah nombor perdana. 4 ialah nombor perdana. Bukan. 4 bukan nombor perdana. So, kita cancel. 7 nombor perdana? Ya, 7 ialah nombor perdana. So, kita biarkan. Lepas tu kita tengok 14. Adakah 14 nombor perdana? Bukan. 14 boleh dibahagi 7. Bukan perdana. 28 nombor perdana? Bukan. 28 boleh bahagi 7, boleh bahagi 4. Dia bukan nombor perdana. Okey, tinggal 2. Dia ialah nombor perdana. Sekarang kita nak tengok dia faktor ke tidak. Kalau dia faktor, maksudnya dia boleh dibahagi. Kita tengok 28 bahagi 2. Apa jawapannya? 14. Maksudnya dia ialah faktor dan dia ialah nombor perdana. Maksudnya dia ialah faktor perdana. Sekarang kita cek 7 pula. 28 bahagi 7. Berapa jawapan? 4. So, dia ialah faktor. Dan juga dia 7 ialah nombor perdana. Maksudnya dia ialah faktor perdana. So, ada 2 jawapan iaitu 2. Ada 2 faktor perdana iaitu 2 dan 7. Sekarang kita pergi ke nombor 3 sekarang. Okey, nombor 3. Kita tengok diberi 66. Kita nak cari faktor perdana bagi 66. Seperti biasa, kita tengok kalau bukan nombor perdana kita cancel sebab faktor perdana mesti asalnya dari nombor perdana. Okey, ingat 1 bukan nombor perdana. So, kita cancel. Okey, 2 tak boleh cancel sebab dia ialah nombor perdana. 3 juga nombor perdana. 6
6 bukan nombor perdana sebab dia boleh bahagi 2 dan 2 boleh juga dibahagi oleh 3. 11 nombor perdana? Ya, 11 ialah nombor perdana. 20 bukan nombor perdana sebab boleh bahagi dengan 2 dan juga 11. 33 nombor perdana? Bukan. 33 bukan nombor perdana, boleh bahagi 3. Okey, 66 nombor perdana? Bukan. Dia boleh dibahagi oleh 2 dan juga boleh bahagi 3, boleh bahagi 11. Dia bukan nombor perdana. Okey, sekarang tinggal 3 nombor perdana. So, tinggal 3 nombor iaitu 2 nombor perdana, 3 nombor perdana, 11 nombor perdana. Untuk kita cek sama ada dia faktor ke tidak. Kita ambil 66 bahagi 2. Kita dapat jawapan ialah 33. Maksudnya 2 ialah faktor perdana. Sebab tak ada baki bila dibahagi dapat nombor bulat. Sekarang kita tengok yang kedua. Adakah 3 ialah faktor perdana? Kita ambil 66 bahagi 3. Okey, apa jawapan? Kita dapat jawapannya ialah 22. Juga nombor bulat. Maksudnya dia ialah faktor perdana. Okey, bulatkan nombor 3 jawapan. Sekarang kita tengok 66. Boleh bahagi dengan 11 tak? Okey, 11. Sebab 11 ialah nombor perdana. Kalau dia boleh bahagi, dia ialah faktor perdana. Okey, bila bahagi dapat jawapan berapa? 11, 6. Okey. 66 bahagi 11 jawapan 6. So bakinya tak ada perpuluhan, tak ada baki. So dia ialah faktor dan 11 ialah nombor perdana. So dia ialah faktor perdana. So kita ada 3 jawapan faktor perdana iaitu 2, 3 dan 11. Sekarang kita pergi ke soalan C, bahagian C. Ungkapkan setiap nombor berikut dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan kaedah pembahagian berulang. Okey, sekarang cikgu bagi tahu apa tu kaedah pembahagian berulang. Maksudnya kita bahagi nombor itu dengan nombor perdana. Kita mesti bahagikan nombor itu dengan nombor perdana sahaja. Baru dipanggil pemfaktoran perdana dengan kaedah pembahagian berulang. Okey, sekarang cikgu mula. Okey, kita mula dengan tulis 63 dan kita buatkan satu petak macam ini, iaitu bahagi. Ingat, mesti bahagi dengan nombor perdana. Mesti bahagi dengan nombor perdana sebab dia pemfaktoran perdana. Okey, kita mula dengan nombor perdana yang paling kecil. Okey, 2. Adakah 63 boleh bahagi 2? Tak boleh. Kalau tak boleh bahagi dengan 2, kita teruskan nombor perdana yang lebih besar sikit. Daripada nombor 2 paling kecil tak boleh, pergi ke nombor 3. 63 bahagi 3 boleh. Kita bahagikan dengan 3. Okey, 63 bahagi 3 kita dapat 21. 63 bahagi dengan 3 dapat 21. Okey, itu sudah satu tingkat. Kita berulang lagi tingkat kedua. Okey, kita tengok yang sekarang 21. 21 boleh bahagi 2? Tak boleh. Tak boleh, kita pergi ke 3. 21 boleh bahagi 3? Boleh. Sebab 3 ialah nombor perdana. Okey, kita bahagi 3 lagi. 21 bagi 3 kita dapat 7. Jawapan 7. Okey. So kita sambung lagi satu petak lagi. Okey, sekarang 7. 7 boleh dibahagi oleh apa? Ingat, 7 ialah nombor perdana. Juga dia boleh bahagi dengan diri dia sendiri. So 7 bahagi dengan 7, dia dapat 1. Okey. Apabila jawapan kita sampai 1, dia mesti last kali ialah last. Ini yang akhir, tamat. Kalau bila sampai 1 baru kita tamat.
Dia hanya boleh tamat bila akhirnya ialah 1. Okey, ingat kita bahagi dengan nombor perdana. Kita mula dengan nombor yang paling kecil. Jangan mula dengan nombor 7 dulu. Tak mau mula dengan nombor 7. Kita mula dengan nombor 2. Kalau 2 tak boleh, naik sikit nombor 3. Okey, kalau 3 dia tak boleh bahagi, kita naik 5. Kalau 5 tak boleh bahagi, baru naik ke 7. Ingat, mula dengan nombor perdana yang paling kecil dahulu. Okey, sekarang kita dapat jawapan dia. Jawapannya ialah di sebelah sini. Yang ada di sebelah sini. Okey, yang di sebelah sini. So, sekarang cara cikgu tuliskan jawapan. Okey, cikgu tuliskan jawapannya. Okey, maksudnya 63 sama dengan, okey, kita panggil pemfaktoran perdana. Pemfaktoran, faktor ialah dia boleh darab. Okey, maksud 63 ialah daripada 3 darab 3 darab 7. Mana kita dapat jawapan ni? Daripada tepi sini. Daripada tepi yang cikgu bulatkan. Iaitu 337 yang dari sini ini. Kita tuliskan dia 3 darab 3 darab 7. Okey, jawapannya ialah apa? Kalau 3 darab 3 darab 7, jawapannya ialah 63. Ini jawapan kita. Sekarang kita pergi ke nombor 2 sekarang. Kita pergi ke nombor 2. Okey, nombor 2 diberi 78. Kita kena jadikan dia pemfaktoran perdana. Iaitu semua nombor perdana. Darab-darab dapat jawapan 78. So, macam mana kita dapat? Kita mesti mula dengan tulis 78 dan kita bahagi. Masih ingat apa cikgu cakap? Mula dengan nombor perdana yang paling kecil dulu. Okey, kita try 2. Boleh tak 78 bahagi 2? Boleh. So, kita bahagikan dia dengan 2. 78 bahagi 2, kita dapat 39. Okey, awak boleh gunakan kalkulator untuk memudahkan kerja. Okey, 78 bahagi 2 dapat 39. Okey, sekarang kita teruskan dia lagi untuk bahagi. Mesti bahagi dengan nombor perdana. Okey, ingat 39 tak boleh bahagi 2 lagi. Naik nombor sikit, naikkan tinggi iaitu 3 bahagi 3. Ya, 39 boleh bahagi 3. 39 bahagi 3 kita dapat 13. Seterusnya, 13 boleh bahagi dengan apa? 13 boleh bahagi dengan 13 sahaja. Iaitu 13. Tinggal 1. 13 bahagi 3 tinggal 1. Ingat, bila tinggal 1 ialah tamat. Dia sudah tamat. Dia hanya tamat bila jawapannya tinggal 1. Sudah tamat. So, jawapannya ialah yang sini. Kita ambil daripada yang tepi sini. Jawapan kita. So, sekarang kita tulis pemfaktoran dia. Iaitu 78 sama dengan 2 darab 3 darab 13. Okey, anda boleh cek jawapan awak. Tengok betul ke tidak. Ambil kalkulator 2 darab 3 darab 13. Jawapan mesti 78. Kalau begitu, mesti jawapannya betul. So, sekarang kita pergi ke soalan. Ada soalan tak ada? Okey, sudah habis soalan 2. Okey, sekarang kita sambung bahagian D. Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan melengkapkan pokok faktor. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan 1 diberi 70. Lepas tu ada 2 cabang di bawah. Dan 2 tepinya sebelahnya kosong. So, macam mana kita nak dapatkan jawapan di sebelah 2 ini? So, kita ambil 70 bahagi 2. Kita ambil 70 bahagi 2. Okey, apa yang jawapan yang kita dapat? 70 bahagi 2 kita dapat 35. Tulis 35 di sini. Okey, seterusnya kita nampak
35 diberi 2 cabang lagi. Ingat yang akhir semua mesti nombor perdana. So fikirkan apa nombor perdana yang kita boleh isi. Apa darab apa dapat 35. Okey, kita dapat 5 darab dengan 7. 5 darab 7 ialah 35 dan 5 ialah nombor perdana, 7 ialah nombor perdana. Maka jawapan dia ialah, kita kena tulis jawapan dia begini. Maka 70 sama dengan, okey, pemfaktoran perdana maksudnya semua terdiri daripada nombor perdana, iaitu kita tengok 2 darab dengan 5 darab dengan 7. Okey, dan kamu boleh semak jawapan ini gunakan kalkulator. 2 darab 5 darab 7, jawapannya ialah 70. Kalau jawapannya 70 maksudnya betul. Sekarang kita pergi ke soalan 2. Soalan 2 diberi 196 dan lepas tu ada 2 cabang dan diberi nombor 4. Kalau sudah diberi 4, senang. Kita ambil 196 bahagi 4. Dan jawapannya ialah 49. Kita tulis 49 di sini. Okey. Itu sudah peringkat yang pertama. Sekarang kita tengok peringkat yang kedua, iaitu cabang daripada 4. Kita tengok daripada 4. 4 dibahagikan 2 cabang. Okey, mesti pilih nombor perdana. Apa darab apa ialah 4. Tapi nombor perdana. Jangan pilih 1 darab 4. 1 bukan nombor perdana. 4 juga bukan nombor perdana. Pilih nombor perdana, ingat. Okey, kita tahu 2 ialah nombor perdana. So, 2 darab 2 ialah 4. Okey, ini baru betul sebab 2 ialah nombor perdana. 2 darab 2 ialah 4. Okey, sekarang kita tengok 49. Mesti pilih nombor perdana. Darab dengan nombor perdana. Hasil jawapannya ialah 49. Okey, boleh ingat? Nombor perdana yang boleh bahagi dengan yang 49 boleh bahagi, iaitu 7. 7 darab 7 ialah 49. 7 ialah nombor perdana. So, kita punya jawapan ialah, maka 196 sama dengan 2 darab 2 darab 7 darab 7. Ini jawapan kita.